المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Satu iktibar yang cukup bernilai bagi kita semua terdapat dalam hadis sahih lagi masyhur yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah pembunuh yang membunuh 100 orang. Dia diberi panduan oleh seorang yang paling alim di zamannya bahawa Allah akan menerima taubatnya. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada babut taubah dan kita sedang melihat hukum serta syarat bertaubat yang mana kita dah bincang dalam kuliah bulan lepas. Beberapa syarat ataupun rukun taubat. Kemudian sambungan pada malam ini masih di bawah tajuk kecil hukum serta syarat itu, ialah bersuhbah ataupun mendampingi orang-orang yang soleh. Salah satu daripada jalan seseorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian didatangkan kisah. Pada malam ini diselipkan satu kisah dalam hadis sahih yang masyhur kenaan dengan seorang lelaki yang membunuh 99 orang, 99 nyawa. Ini Nabi cerita kepada sahabat dia. Apa yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi mengisahkan kisah ini kepada para sahabat. Antaranya ulama sebut ialah supaya tidak ada dalam diri orang-orang yang lakukan dosa ini rasa putus asa dengan Allah Ta'ala. Walau sebesar mana pun dosa. Dan ibaratnya kisah ini adalah sebesar-besar dosa kerana melibatkan 100 nyawa manusia. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas dan jauh lebih besar daripada kesilapan dan kesalahan dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Jadi Nabi mengisahkan kisah ini kepada para sahabat dengan tujuan supaya tidak ada dalam diri para sahabat, khususnya pada kitalah umat akhir zaman ataupun pengikut baginda Nabi, yang merasakan seolah-olah diri kita ini tidak ada peluang untuk bertaubat pada Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk jadi orang yang soleh, untuk jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi mengisahkan kisah seorang lelaki yang ingin bertaubat daripada perbuatan jahatnya. Lalu dia datang bertemu dengan seorang rahib. Bila istilah rahib ini diguna dalam hadis ini, maka Nabi ulama mengatakan bahawa peristiwa ini mungkin berlaku selepas zaman Nabi Isa alaihi salam. Sebab antara bid'ah yang dizahirkan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa AS setelah Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Ta'ala ialah menjadi seorang rahib, beribadat pada Allah Ta'ala dalam keadaan jahil, tanpa mempedulikan urusan kehidupan duniawi. Kerja dia menyendiri, berkurung, beribadat pada Allah Ta'ala dalam keadaan jahil. Itu rahib. Sebab itu bila
Ditanya kepada seorang rahib, adakah aku akan diterima taubat? Maka rahib itu mengatakan tidak, disebabkan oleh kejahilan. Seolah-olah macam rahmat Allah Ta'ala ni terlalu kecil. Peluangnya hanya untuk orang-orang soleh, untuk orang-orang macam tuan-tuan, orang-orang yang datang masjid, orang yang kaki mendengar, kaki mengaji. Maknanya yang tak datang, yang duduk kat luar, yang tak masuk masjid, tak kenal masjid, duduk merempit dan sebagainya, seolah-olah mereka ni tak ada ruang untuk dapat hidayah Allah. Kadang-kadang benda tu ada dalam jiwa kita. Kadang-kadang dia datang perasaan-perasaan jahat itu dalam diri kita. Kita lihat orang yang tak pernah kenal masjid, tak pernah kenal pakaian ibadat macam kita pakai, kita berjubah, berkopiah, berbaju Melayu, berkain sarung. Maka kita dalam diri kita ada pandangan sinis terhadap mereka ini. Seolah-olah Allah Ta'ala pun begitu juga sempitnya. Kita melihat sempitnya, seolah-olah mereka ni tak ada peluang untuk jadi orang baik, orang soleh. Adapun rahmat Allah Ta'ala wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Ta'ala sangat-sangat luas. Dan rahmat Allah Ta'ala lebih didahulukan oleh Allah Ta'ala berbanding dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahib ni disebabkan oleh kejahilan dia, maka dia mengatakan tak ada dah peluang kau bunuh orang ramai sangat, 99 orang dan kau bunuh. Maka tak ada dah peluang untuk engkau bertaubat pada Allah Ta'ala. Lalu dibunuh. Rahib tersebut cukuplah 100. Tapi dia masih mencari jalan untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Ulama mengatakan, walaupun dalam keadaan dia melakukan perbuatan bunuh kali yang ke-100, tapi dia sebenarnya sedang berjalan dalam keadaan ingin bertaubat pada Allah. Cuma si rahib itu menjawab seolah-olah tidak memberi peluang dan ruang, ataupun ibarat menyekat keinginan dia untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Dalam diri dia sangat-sangat nak bertaubat pada Allah Ta'ala, tapi rahib itu menjawab seolah-olah menyekat keinginan dia nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Lantas dia bunuh seorang lagi. Lalu dia cari lagi orang yang boleh bagi tunjuk ajar pada dia. Jumpa seorang yang alim. Tanya orang alim tu, aku dah bunuh 100 orang, adakah aku masih ada peluang untuk bertaubat pada Allah Ta'ala? Maka kata si alim tu, ya. Diulang beberapa kali dia tanya. Kata si alim tu, ya. Dan si alim tu menambah lagi, bukan setakat menjawab ya, dia mengatakan, tidak ada yang menghalang di antara seorang hamba itu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak ada yang boleh menghalang, menyekat. Tak ada benda yang boleh menghalang seseorang itu nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Cuma kita nak tak nak. Itu iradah yang ada dalam hati kita ataupun tidak ada. Menyedari dosa, kadang-kadang dah ada. Kita tahu kita ada dosa, kita banyak salah. Tapi keinginan itu kita tak cuba cari untuk apa? Untuk ada iradah dalam diri kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi orang lelaki ni, seorang lelaki ni memang ada iradah nak bertaubat sungguh-sungguh. Cuma ulama bahas lagi, iradah dia ni datang daripada mana? Ba'if dia ni datang daripada mana? Dafi' yang menolak jiwa dia untuk bertaubat pada Allah Ta'ala ni daripada mana datangnya? Ada ulama kata, satu boleh jadi dia kata datangnya daripada daripada tazkirah ataupun daripada mau'izah yang dia dengar. Macam kita, salah satu daripada jalan untuk memberi sedar kita bahawa kita ni ada dosa ialah kita duduk dalam majlis-majlis begini. Majlis ilmu yang membicarakan soal amal, soal dosa, soal pahala dan sebagainya, menyebabkan kita tahu perbuatan ini adalah perbuatan dosa, perbuatan ini adalah pahala. Tapi kalau kita tak duduk dalam keadaan mendengar, duduk dengan ilmu, maka kita rasa kita tak ada benda yang terkurang dalam kita buat. Kita rasa kita tak ada benda kurang dalam kita beramal ibadat. Tapi tuan-tuan boleh lihat dalam masyarakat, betapa masyarakat kita terlalu jahil hatta dalam masalah fardu ain.
Itu kan isu apa? Isu jamak di rumah. Kalau tuan-tuan tengok viral jamak, ada Dr. Abdul Basit yang awal asalnya kuliah daripada dia lah, menggunakan istilah jamak di rumah. Cuma bila isu itu timbul, rupa-rupanya kita boleh tengok ramai orang yang keliru dan tak tahu dan tak faham. Cuma saya tak kupas isu fake ni tuan-tuan. Walaupun begitu, ada juga orang yang bertanya, yang WhatsApp, yang minta supaya diperjelaskan dalam kuliah dan sebagainya. Cuma saya nak beritahu, bila kita tak duduk dalam majlis-majlis ilmu, maka kita rasa ilmu yang ada pada kita, pengetahuan kita dah lengkap. Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, baru kita tahu bahawa kita banyak kurang dari sudut pengetahuan. Banyak yang tak tahu dari sudut pengetahuan. Semalam ada seorang hamba Allah, lepas saya kuliah, dia datang tanya, Ustaz, niat semayang witir yang 2 rakaat tu, nak niat apa? Lafaz niat dia. Orang ni macam-macam tuan-tuan, orang macam-macam. Kadang-kadang dia bertanya, dia dah ada jawapan. Kadang-kadang dia bertanya tu, dia nak tahu kita ada jawapan ke tidak. Dia dah ada jawapan dah. Tapi saya jawab lah, yang 2 rakaat tu nak niat apa? Boleh ke dengan lafaz apa, niat witir? Dia kata witir ni ganjil. Maknanya dia mengaji, dia orang mengaji. Memang dia betul orang mengaji pun. Dia mengaji, rata-rata dia mengaji. Dia mengaji dengan Ustaz Wan Junaidi di Terengganu. Dengan seorang lagi, disebutlah nama dia. Ustaz Wan Junaidi ni antara orang yang alim fiqh Syafi'i. Bukan fiqh Syafi'i je lah. Kalau dalam majlis dia, tuan-tuan boleh dapat keempat-empat mazhab. Kalau perbahasan dia ilmu fiqh. Orang Terengganu tengah naik sekarang ni tuan-tuan. Muda dan alim. Cuma nak sebutnya, witir ni dia kata yang satu. Adapun yang 2 ni genap dia tu. Dalil dia siap sebut dalil lagi pada saya dengar je. Tadi dia tanya saya, lepas tu dia jawab semua. Maknanya dia dah tahu, saya tak jawab, saya dengar dia jawab. Dalilnya daripada surah Al-Fajr, wasyaf'i wal watr, dia kata. Asy-syaf' itu adalah genap, wal watr itu adalah ganjil. So maknanya kalau yang 2 tak boleh niat witir dia tu, kena niat lain. Dia pun sebut, rupanya dia dah tahu dah. Saya nak sebut, bila dia sebut, dia tahu, dia bagi tahu ada ustaz mengajar tak sebagaimana dia belajar. Itu saya nak bagi tahu. Maknanya, kita, walaupun kita ni dah jadi orang mengajar, kalau kita tak duduk mendengar orang lain mengajar, kita rasa sempurna. Kita rasa lengkap. Tapi kalau kita duduk dengan orang mengajar pula, maka kita akan tahu betapa banyaknya kurang kita. Betapa banyaknya ilmu yang kita belum ada. Apatah lagi penguasaan zaman kita hari ini, boleh jadi penguasaan kita satu bidang. Bidang-bidang yang lain kita tak kuasai. Jadi disebabkan itu, maka tak pelik kalau timbul golongan-golongan yang jahil dalam menjawab soalan-soalan. Tak pelik. Ini yang berlaku pada rahib. Dia duduk dalam keadaan beribadat. Dia beribadat, tak mengaji, tak berilmu. Bila orang tanya dia jawab. Tak ada dah peluang nak bertaubat. Habis. Kalau orang tu rasa kalau begitu, baik aku terus buat dosa maksiatnya, akan terus duduk dalam keadaan berdosa berterus-terusan. Disebabkan oleh fatwa itu. Tapi kalau orang yang macam lelaki ni tak apa. Sebab apa? Sebab dia dah ada ba'if. Kok mana pun aku nak taubat ni sebenarnya. Engkau jawab tak ada jalan dah nak taubat, aku bunuh engkau. Aku nak cari lagi orang yang boleh beritahu pada aku ada peluang dan ruang untuk aku bertaubat. Dia cari lagi. Sebab tu ulama mengatakan lelaki ni walaupun dia bunuh seorang lagi yang ke-100, dia tetap berada atas jalan orang yang bertaubat. Sebab keinginan yang menolak jiwa dia untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Cuma saya sebutkan tadi, apa yang menolak dia? Salah satu daripada yang menolak jiwa dia untuk bertaubat ialah mau'izah. Kita duduk dalam keadaan mengaji, mendengar, maka kita tahu betapa kita kurang. Macam sebelum ni diceritakan tentang syarat dan rukun. Baru kita tahu, bukan senang taubat ni.
Nama dia taubat, macam senang, macam duduk istighfar tu dah kira sebagai taubat. Bila kita baca rukun-rukun dia, terutamanya yang berkait dengan manusia, barulah kita tahu susah rupanya taubat ni. Bila kita tahu susah, maka kita akan datang rasa seboleh-bolehnya tak nak terlibat dengan manusia. Tak nak terlibat dosa dengan manusia. Sebab apa? Susah nak kena cari manusia tersebut untuk minta halal. Nak istihlal tu. Sebab mazhab kita Syafi'i suruh perdetailkan. Bila nak minta halal, kena detailkan. Engkau kena perdetailkan kepada orang yang kau buat dosa tu. Apa dosa yang kau buat pada dia? Kemudian manusia yang kita nak pergi minta halal tu macam-macam ragam. Ada yang jenis baik, tak ada masalah. Yang jenis ganas, jenis garang, jawab dia boleh penyakit lah kita. Tapi Syafi'i tetap mengatakan kena tafsir. Cuma ada ruang lah yang ulama-ulama lain mengatakan tak apa, dengan umum saja. Sebut secara umum je. Tu yang boleh digunakan ketika keadaan-keadaan kita berhadapan dengan orang-orang yang macam tu. Orang yang jenis panah baran, kalau kita cerita detail kesalahan kita pada dia, jawab dia mati aja tak. Daripada kita kena penyakit yang lain lagi daripada dia, baik kita cerita secara umum. Maaf, aku ada salah dengan kau dulu, zaman muda-muda dulu. Sebut umum gitu, tak apa, lama dah, cerita lama, kita kosong-kosong lah. Kira kalau gitu tak apa, tak ada masalah. Cuma ambil pendapat orang lain dah tu, bukan pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i maknanya kena cerita, dulu aku yang curi kambing kau dulu. Dulu waktu kau bela ayam dulu, aku yang curi. Sebab apa? Sebab harga ayam naik masa tu. Contoh. Harga ayam naik RM21 1 kilo. Apa tuan-tuan? Saya tak tahu, saya tak bermain dengan ayam. Cuma nak beritahunya, harga naik, aku tengok kau bela ayam, aku pun curi. Kita cerita bila? Selepas 10 tahun. Tahun 2031 baru cerita. Dia kata tak apa, halal. Kalau dia jenis baik. Kalau jenis tak baik, jawab dia, rupanya aku susah pada masa tu. Jawab dia, bila kita mengaji berkenaan dengan taubat ni, baru kita tahu, rupanya susah taubat. Bila susah, maknanya kena duduk dalam keadaan beringat lah. Jangan melibatkan orang. Jangan kutuk orang. Jangan mengumpat orang dan sebagainya lah. Itu semua tu adalah dosa-dosa. Dia cerita di bab lain lah. Baik. So kata ulama, satunya ialah kerana mau'izah. Yang keduanya, boleh jadi lelaki ini bertaubat pada Allah Ta'ala kerana lutuf Allah, latifnya Allah Ta'ala, sifat lemah lembut yang ada pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala campakkan dalam hati lelaki ini keinginan untuk bertaubat pada Allah. Perasaan ini saat kita dapat, dia akan membuat-buat. Kita pun, dia datang tanpa kita sengajakan perasaan tu. Bila dia datang, kita rasa tak senang duduk. Kalau kita tak menjuruskan ke arah apa yang perasaan itu nak. Maknanya saat kalau kita rasa nak bertaubat pada Allah Ta'ala, jiwa kita yang membuat-buat nak bertaubat ni, kita akan cari jalan macam mana. Aku akan kena duduk istighfar, kau kena ambil semayang, kau semayang 2 rakaat sunat taubat, kau duduk atas tika semayang, ambil tasbih beristighfar kau. Saat tu jiwa kita akan membuat-buat untuk beristighfar pada Allah Ta'ala. Dan saat perasaan tak terkawal itulah kadang-kadang ada orang yang menangis, ada orang yang menjerit sampai macam budak-budak nangis dia. Saat jiwa tak boleh dikawal lagi keinginan, ketakutan kadang-kadang. Dia datang dalam bentuk takut, dia datang dalam bentuk rindu dan sebagainya, perasaan dalam jiwa. Ini hanya orang-orang yang merasai boleh cerita. Tuan-tuan yang tak faham macam mana jiwa Piramli yang cintakan bini dia sampai peringkat menangis sampai buta. Kalau kita yang tak merasai, kita kata bodohnya. Alah, bukan seoranglah perempuan yang cantik macam tu. Ramai lagi. Kita yang tak merasai, tapi jiwa yang merasai itu, itulah tindakan yang tuan-tuan boleh lihat dalam cerita tu. Dia boleh duduk dalam keadaan tak buat apa-apa, tak fikir apa-apa tentang diri dia sampai tak terurus. Duduk dalam keadaan menangis, air mata mengalir je. Sebab apa? Sebab perasaan yang bermain dalam jiwa dia. Itulah kunan ya tuan-tuan. Tuan-tuan bayang orang yang betul-betul dapat perasaan itu.
Sebab tu dia boleh duduk berkurung dengan Allah Ta'ala. Malam-malam kita seronok tidur, hidup berkurung dengan Allah Ta'ala. Duduk bertaubat pada Allah, beristighfar pada Allah Ta'ala. Saat orang lain lena seronok, keseronokan kita dengan tidur, keseronokan dia dengan istighfar. Duduk istighfar, taubat pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia merasakan betapa banyak dosa pada Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang tinggi. Orang yang tinggi, walaupun dosanya tak sebesar dosa kita orang jahil, tapi bagi mereka kesilapan pada Allah Ta'ala adalah sangat besar. Wa sau'atah wa in afauta. Itu di antara perkataan para ulama yang bertaubat. Wa sau'atah, alangkah malunya engkau buka aib aurat aku, ibaratnya gitu. Wa in afauta, sekalipun kau dah ampunkan dosaku, tapi sebenarnya Allah Ta'ala yang alim ni, dia ampun pun dia tetap tahu. So bila dia tahu kita yang rasa yang dapat rasa malu ni, dia tak senang duduk. Sebab apa? Ada orang tahu aib kita. Padahal Allah Ta'ala lah. Begitu ibarat perumpamaan kalau manusia tahu. Kita ni sebenarnya orang nak tengok zahir orang soleh-soleh, orang baik-baik datang masjid. Tiba-tiba orang tahu yang kita ni duk bawa anak dara orang, contoh. Kantoi seorang dia tahu, Allah sudah dalam jiwa kita berasa tak senang duduk. Tak senang duduk nak cari nombor orang tu kalau boleh. Nak bagi tahu, kau jangan cerita pada orang lain lah. Supaya apa? Supaya orang tetap kenal kita sebagai seorang soleh. Tak senang duduk cari nombor kalau boleh nak pergi jumpa orang tu dan sebagainya. Padahal orang tu boleh jadi nampak tak nampak gitu. Kita rasa tak senang. Begitu ibaratnya orang yang tinggi kedudukan dia dengan Allah Ta'ala, walaupun kesalahan dia kesalahan yang amat-amat kecil, tapi dia tetap merasakan besar bila disandarkan perbuatan mukhalafah itu, menyalahi itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata ulama, lelaki ini boleh jadi juga dia kata kerana lutuf Allah Ta'ala, lemah lembutnya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala campakkan perasaan keinginan untuk bertaubat dalam diri dia. Sehinggalah dia bersungguh-sungguh mencari jumpa dia dengan seorang yang alim. Lalu ditanya orang alim tu bagi tahu pada dia peluang masih ada. Dan tuan-tuan boleh lihat dalam hadis ni, dalam hadis sahih ni berkenaan dengan 100 orang yang dibunuh ni, bila dia kata ada peluang untuk bertaubat, dia tak jawab gitu je. Kemudian dia bagi tunjuk ajar. Tu kerja orang alim. Dah kalau kita tak tahu, macam mana kita nak jawab? Kita tak ada ilmu, macam mana kita nak pimpin? Tu kerja guru yang boleh memimpin. Ni ada orang nak bertaubat ni. Okey, balik istighfar. Itu ya. Tak, dia bagi tahu. Sekarang ni bila engkau nak bertaubat pada Allah Ta'ala, peluang masih ada. Engkau pergi daripada tempat ini. Keluar daripada tempat ini, kau pergi ke satu tempat. Dalam hadis itu pun tak sebut kada wa kada je disebut. Pergi ke satu tempat tersebut ramai orang yang beribadat pada Allah Ta'ala, maka engkau beribadat bersama dengan mereka. Itu jalan keluar. Jalan keluar yang diberi oleh seorang alim. Bukan sekadar menjawab, tetapi memberi panduan kepada orang yang ingin bertaubat pada Allah Ta'ala. Keluar daripada tempat tersebut. Kita duduk dalam kelompok orang-orang yang sembang kosong. Kita nak bertaubat daripada sembang kosong, tinggallah. Tapi payah lah. Nanti kita akan berasa, tak ada kawan lah pula nanti. Tak ada member pula nanti. Man wajadallah wajada kulla syai'. Tuan-tuan, tak ada siapa pun nak berkawan, tapi tuan-tuan dapat Allah. Ada semua. Tak apa duduk seorang pun. Kita ada Tuhan. Tapi kalau kita ada ramai orang kenal kita, tapi semua orang yang ada tu orang yang bawa kita jauh daripada Allah Ta'ala, maka kita sebenarnya tak dapat apa-apa pun. Man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang hilang Allah dalam hidup dia di dunia ni, maka dia hilang semua. Maka orang alim tadi beri tunjuk ajar kepada dia, keluar daripada tempat tersebut, pergi ke satu tempat untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Maka dia keluarlah. Bila dia keluar itulah dia meninggal. Dia meninggal itulah maka turun, ringkasnya turun malaikat rahmat. Malaikat rahmat turun dulu, kemudian baru malaikat azab turun. Malaikat rahmat kata, ni lelaki ni nak pergi bertaubat pada Allah Ta'ala dah. Malaikat azab kata, mana dia ada amal? Satu pun tak ada amal. Yang adanya dosa, dia bunuh orang.
Kemudian Allah Ta'ala datangkan seorang lelaki yang bagi keputusan, dan sekali diukur mana yang lebih dekat, maka dia lebih dekat kepada negeri tempat dia nak menuju tu, maka dikira sebagai orang yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Cuma sini dia nak sebutnya ialah antara syarat orang yang nak bertaubat, maka dia kena tinggalkan tabiat. Kalau maknanya tabiat kita kena tinggalkanlah tabiat. Tabiat ni payah nak tinggal, sebab nama pun tabiat. Tabiat ni maknanya dia sebati dengan kita. Tabak ni cop ni kan dia payah hilang. Tabiat ni maknanya dia dah sebati dengan tubuh badan itu. Kita ni suka apa? Suka melewat-lewatkan solat. Tu bagi orang-orang yang tinggi tak selesa tu. Tak selesanya duduk dalam keadaan melengah-lengahkan solat tanpa ada hal-hal yang sepatutnya kita lengahkan. Saja-saja duduk depan TV, layan nasi pun lama. Layan sembang pula lama. Dan sebagainya lah. Benda-benda yang tak penting. Bagi orang yang tinggi, dia rasa tak selesa dah. Sebab apa? Sebab dia melatih diri dia untuk melazimi ibadat pada waktu dia. So dia akan rasa tak selesa. So tabiat kita kalau biasakan gitu, dia tak rasa salah dah. Dekat-dekat nak masuk asar baru dia sembahyang zuhur. Ini cerita kita ni. Bukan cerita pendosa yang tinggal sembahyang ni, kita yang melewat-lewatkan solat tanpa ada urusan-urusan penting yang selayaknya kita perlewatkan waktu solat itu. Maka kita duduk dalam keadaan begitu beberapa kali, lama-lama dia jadi tabiat. Tabiat kita suka tengok benda-benda yang melalaikan kita. Tabiat kita suka sembang benda-benda yang tak memberi manfaat pada kita. Lama-lama dia jadi biasa. Biasa telah dia jadi tabiat. So nak keluar daripada tabiat itu, kita kena tukar orang yang kita dampingi itu. Kalau ia datang daripada orang lain, maknanya kita jadi macam tu disebabkan oleh kita duduk dengan orang yang satu noktah dengan kita. Yang saya selalu sebut ialah orang yang satu titik dengan kita. Kenapa kita boleh duduk sekali? Sebab kita ada persamaan. Kenapa kita boleh lepak dengan dia 2-3 jam? Sebab apa? Sebab kita dengan dia sama-sama ada hobi lepak. Kenapa kita boleh duduk dengan dia berjam-jam di tepi kolam untuk memancing? Contoh, sebab kita ada noktah yang sama, iaitu suka memancing. Itu contoh dia. Untuk kita faham kenapa kita boleh duduk sekali dengan orang-orang ni, sebab ada noktah dia, iaitu kaki masjid. Kita duduk dengan orang-orang masjid semua. Sebab apa? Noktah yang menghimpunkan kita ialah masjid. Kenapa kita boleh duduk dengan orang yang berilmu? Sebab noktah yang menghimpunkan kita adalah ilmu. Macam-macam lagi lah noktah. Cuma kalau noktah yang menghimpunkan kita itu adalah yang tidak baik, maknanya kita kena tinggal. Cuma nak tinggal tu bukan senang. Tu je lah boleh sebutnya. Nak tinggal benda-benda yang menjauhkan kita daripada Allah ni adalah bukan satu perkara yang mudah. Perlu kepada kesungguhan lah. Baik, itu kisah yang pernah berlaku pada zaman, sebahagian ulama mengatakan pada zaman selepas Nabi Isa alaihi salam, lelaki ni. Kemudian Nabi ceritakan kepada para sahabat dia. Baik. Mana tadi? Maka si alim tadi memberi syarat kepadanya agar meninggalkan suasana persekitaran yang rosak, kerana persekitaran merupakan faktor besar yang menyebabkan dia terseleweng dan melakukan jenayah. Kemudian dia mengarahkan agar pergi ke tempat dan persekitaran yang baik. Di sana terdapat orang-orang mukmin yang soleh, agar dia mencintai orang-orang soleh dan petunjuk-petunjuk dan berpetunjuk dengan petunjuk mereka. Ini petunjuk yang datang daripada orang alim. Orang sufi tidak memandang kepada kecilnya dosa. Ini orang sufi. Bahkan dia memandang kepada keagungan dan kebesaran Tuhan sebagai mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah. Dia gini. Orang fiqh ajar pada kita kenaan dengan dosa besar dan dosa kecil. So kita tahu beza, ni dosa besar, ni dosa kecil. Antara dosa besar, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Imam Az-Zahabi lah. Tajuk Al-Kabair, cerita tentang dosa-dosa besar aja semua. Dosa-dosa besar ni dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan laknat, dengan hukuman-hukuman yang besar, yang dahsyat, yang berat. Itu adalah dosa besar. Maka di sana ada dosa besar, dosa kecil, dibahagi oleh ulama-ulama fiqh.
Tapi bagi ulama sufi, orang-orang yang ambil jalan tasawuf ni, jalan kesufian, dia tak sepatutnya macam orang fiqh. Masih lagi melihat dosa ni dosa kecil, tak apa. Tak, dia kena tengok, dia kena bawa jiwa dia untuk rasa dosa ni adalah satu benda besar bila kita buat pada Allah. Walaupun kecil. Walaupun benda tu benda kecil. Melengah-lengahkan. Kerana apa? Kerana urusan duniawi kita. Kenapa? Nak habiskan cerita ya. Cerita dalam TV kan. Sekarang ni cerita apa yang sedap? Tonton tak tengok cerita kan? Tonton orang soleh semua. So tonton tak ingat cerita. Baik. Contohlah, saya pun tak tahu juga cerita apa dalam TV sekarang. Cuma kita melengah-lengahkan solat, katakanlah, kerana ada satu cerita. Bagi orang yang tinggi, dia dah rasa tak selesa. Sebab apa? Sebab dia melengah-lengahkan perintah Tuhan. Walaupun belum keluar waktu lagi. Masa panjang lagi. Apatah lagi waktu isyak kan? Daripada masa isyak sampailah masa subuh. Panjang lagi. Kalau tengok 2-3 cerita pun tak ada masalah. Tapi bagi kita tak ada masalah lah setakat gitu. Tapi bagi orang yang tinggi, dia dah rasa tak selesa. Sebab apa? Dia nak dia nak buat sesuatu untuk Allah Taala yang paling sempurna. Sebab tu dia sanggup tinggal. Dia sanggup tinggal walau ada orang datang rumah dia sanggup tinggal. Saya pernah jumpa orang yang macam tu. Hari kenduri kahwin anak dia boleh tinggal. Kenduri majlis, kenduri kahwin duk sambut orang tu kan. Dia sebagai ayah kepada anak yang kahwin tu. Orang datang jadi tukang sambut lah. Mana ayah nak jumpa dengan ayah kan. Tapi dia boleh tinggal untuk dia pergi semayang zuhur berjemaah. Lepas tu dia balik pula. Lepas tu nanti dia pergi semayang asar pula berjemaah. Tak tinggal jemaah juga. Kita siap tunggu kenduri, tak ada lah jemaah. Tu kita. Padahal kaki masjid dah kita ni. Apatah lagi kalau sampai ke tahap jamak semayang zuhur dengan asar. Jamak suri lah dia panggil. Jamak pada surah, pada gambaran. Tak keluar lagi waktu zuhur kepada asarnya. Cuma hujung zuhur baru solat zuhur. Awal asar kita dah solat asar dah. Jamak dipanggil, jamak suri. Ada orang yang macam tu, jaga. Dia tak boleh duduk, tak selesa. Dia akan rasa bersalah dengan Tuhan. Dia akan rasa, kalau aku terlepas satu, dia hukum diri dia. Aku tak nak makan nasi hari ni. Saya ingat waktu mula-mula saya balik daripada Jordan. Perasaan tu ada, perasaan gitu. Tapi bila dah makin lalai ni tuan-tuan, tak ada apa. Dah makin jauh dengan Tuhan kan. Waktu mula-mula balik tu, saya ingat satu hari saya tertidur ya tuan-tuan. Tidur pukul lebih kurang pukul 12 gitulah. Tertidur, bangun selepas zuhur. Orang dah azan lah maknanya. Orang dah azan. Dalam jiwa pada masa tu, sekarang ni perasaan tu tak ada dah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok, oh soleh Ustaz. Tak ada dah perasaan tu sekarang. Cuma saya nak beritahu, perasaan tu Allah Ta'ala bagi. Kita rasa betapa bersalahnya sampai tahap bonda ajak makan. Saya kata tak nak makan hari ni. Tak nak makan. Sebab apa? Sebab rasa tak selesanya. Sebab biasa kita bila masuk azan, pergi. Masuk azan, pergi. Sebab tu, dia jadi tabiat. Tabiat itulah yang cuba dikacau oleh iblis, biar dia tak jadi tabiat. Bila dia berjaya sekali, kita dah rasa dah mula runtuh tabiat yang kita bina tadi. Bila 2 kali, kita dah rasa tak ada apa dah. 3 kali, kita dah rasa tak ada apa. Orang yang melazimi baca Quran, tiba-tiba dia tak baca, dia akan rasa bersalah. Tapi bila 2-3 kali dia tinggal, lama-lama dia tak ada rasa apa. Tak apa, tak ada apa pun, tak baca surah tak baca Quran. Tapi kalau dia tak buat sesuatu yang dia minat, dia akan rasa bersalah. Ini perasaan-perasaan yang boleh jadi tuan-tuan lebih kuat lagi rasa. Sebab tuan-tuan, orang yang melazimi masjid 5 kali sehari mesti berjemaah. Andai tertinggal sekali, pasti dia akan datang rasa tak selesa beribadat sembahyang di rumah. Padahal kita tak sengaja ni, padahal Tuhan angkat daripada kita orang-orang yang tertidur.
Orang yang tertidur, apatah lagi dia bukan dosa, tapi bila kita buat dalam keadaan kita nak latih diri kita istiqamah, Tuhan akan datang perasaan rasa bersalah. Ini orang-orang yang tinggi, dia tak melihat lagi kesalahan dan dosa itu besar ataupun kecil, tapi dia melihat pada siapakah dosa tu dia buat. So pada Allah. Bila pada Allah, maknanya semuanya besar, tak ada yang kecil. Sebab kita buat tu pada Allah Ta'ala. Perumpamaan kalau Baba N dia bagi contoh supaya kita buat salah pada orang besar lah. Kita buat salah pada raja, pada raja. Saya sebut contoh macam Baba N bagi contoh, kita tengok ada satu motor besar parking tengah-tengah jalan. Sebelum kita tahu itu adalah motor orang besar, mungkin kita antara orang yang kata tanya pada orang, siapa ni kurang ajar ni parking sini. Lepas tu bila guard dia, bila pengiring dia datang bagi tahu Sultan Johor contoh. Masa tu kita rasa tak kenanya, kita tegur. Risau kita, nanti ada orang report naya aku. Ada orang bagi tahu pula, ni fulan bin fulan lagi naya kita. Masa tu kita akan terdiam, kita akan keluh, kita akan tak terkata apa-apa lagi dah. Sebab apa? Sebab kita tahu dia orang besar. Tu antara kita dengan manusia. Bayangkan kita dengan Allah. Dalam keadaan Allah Ta'ala memberi dan memberi dan memberi pada kita. Tak ada apa yang Allah Ta'ala tarik daripada kita. Kadang-kadang al-man'u itu adalah ainul ata. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Kita je nampak tarik daripada Allah Ta'ala. Kita je nampak Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Hakikatnya itulah ainul ata daripada Allah, kata Ibnu Athaillah Sakandari. Kadang-kadang Allah Ta'ala halang benda tu kita dapat, tapi dia nak bagi syukur dalam hati kita. Dia nak bagi sabar dalam hati kita. Syukur dan sabar jauh lebih baik daripada kita dapat apa yang kita nak. Kita nak anak tak dapat, kita doa bertahun-tahun nak anak tak dapat. Adakah tak dapat itu memang tak diberi oleh Allah? Allah Ta'ala beri benda lain. Kadang-kadang dia beri perasaan sabar pada kita. Perasaan sabar tu jauh lebih baik daripada kita dapat anak. Sebab sabar kan senang nak dapat. Dan dia adalah sifat yang tinggi. Orang yang ada sabar, Allah Ta'ala berikan bighairi hisab pahala. Tapi kita nampak Allah, kenapa Allah Ta'ala tak bagi aku anak puluh tahun dah aku kahwin dan sebagainya lah. Kenapa anak-anak aku tak berjaya dan sebagainya lah. Tak macam orang lain, pandai-pandai semua, berjaya-berjaya semua. Allah Ta'ala tak bagi yang tu, datang dalam hati kita syukur. Syukur tu lebih baik daripada itu lagi. Cuma sebab madiyah kita, cara berfikir kita berfikir madiyah. So yang kita nampak dengan akal kita, dengan mata kita, itu kita kira itu pemberian Allah Ta'ala. Yang kita rasa, kita tak rasa itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Padahal syukur, redha, sabar itu jauh lebih baik. Kita duduk dalam keadaan redha, buatlah macam mana aku redha. Macam orang meninggal tu, tuan-tuan buat macam mana pun dia tak ada kata apa, redha. Tuan-tuan balik, angkat dia, tunggang, terbalik, tekan perut dia. Mana ada dia kata apa? Tak ada kata apa. Itu orang redha. Jiwa redha. Senyap, tak ada kata apa. Tengok dan pandang bagaimana Allah Ta'ala perlakukan tadi itu. Jiwa kita melihat itu duduk dalam keadaan redha. Serah pada Allah Ta'ala. Tapi zahir ini bekerja apa yang kita nak tak dapat semua sekali. Dalam hati nampak Allah Ta'ala yang buat gitu gini. Azan dah. Jadi orang sufi tidak memandang kepada kecilnya dosa, bahkan dia memandang kepada keagungan dan kebesaran Tuhan. Sebab tu berbeza nanti depan nanti maratibut taubah, dia cerita taubat orang awam ni adalah daripada dosa. Kita yang ada dosa ni, taubat kita adalah daripada dosa-dosa. Adapun taubat orang khawas, taubat orang yang tinggi adalah daripada ghaflah, daripada kelalaian. Apa itu ghaflah? Nanti kita tengok dalam kuliah yang akan datang. Kemudian satu lagi hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca je. Kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r. In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minan mubiqat
Qala Abu Abdillah yakni bidzalikal muhlikat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kamu melakukan amalan yang mana pada pandangan kamu ianya lebih halus daripada rambut, sedangkan pada zaman Rasulullah kami mengiranya termasuk daripada mubiqat. Mubiqat ni maknanya benda yang membinasakan. Abu Abdullah berkata yang dimaksudkan dengan al-mubiqat ialah perkara sini pada sebut perkara-perkara yang membinasakan. Itu mubiqat, benda-benda kecil. Ni maknanya sahabat bercakap dengan orang kemudian. Sahabat bercakap macam apa, seolah-olah macam contoh sahabat bercakap dengan kita. Kita rasa benda tu kecil, tapi pada zaman Rasulullah bagi sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi, benda tu sebenarnya besar. Tu yang kalau tuan-tuan baca dalam kitab pedoman kan. Pedoman sembahyang berjemaah. Awal-awal tu tok kepada mufti wilayah, dia selitkan kisah bagaimana sahabat yang terlepas sembahyang berjemaah. Tak tidur malam tu dia sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab nak kawal pahala. Nak suruh dapat 27 juga pahala. Sehingga letih, terlena. Bila terlena dia bermimpi dia tunggang kuda, di depan lagi ada orang naik kuda juga. Dia pecut tak dapat juga. Maknanya buatlah sebanyak mana pun solat sunat tak boleh tanding pada apa, pahala sembahyang fardu. So dia rasa tak kena, rasa bersalah. Tu orang zaman Nabi gitu kedudukan dia. Tinggal satu waktu begitu keadaan jiwa dia. Kita tinggal 5 kali sehari tak berjemaah pun tak ada masalah. Sebab tu sahabat beritahu kepada orang kemudian, disebabkan oleh jiwa kita yang lalai tu, kita tak rasa sebagaimana para sahabat dulu dididik oleh Nabi oleh Rasulullah, rasa perasaan tersebut. Baik, habis itu akan datang tajuk kecil dia martabat taubat, akan datang, wallahu a'lam. Ilmu datang.